Tak mana menyakit. Slogan secara sepitah lalu comel lah. Tuhan kata gitu, tak kata apa lagi. Memang molek begitu. Tapi pemakaian kita mana? Kena tengok pada contoh-contoh baru nampak. Baik. Maka berasaskan slogan inilah yang menjadikan sebahagian daripada golongan orang Islam hari ini yang saya, tak apalah hari ini saya sebut terang-terang lah, yang cenderung pada faham salafi wahabi lah, tak apalah, orang marah lah, tak apa, kau anda lah. Saya nak khabar tu gitu. Bahawa ada di antara sahabat-sahabat kita, tak apalah orang nak cenderung pada aliran tu, suruh lah, kata apa. Cuma kita nak beritahu. Bahawa itulah yang mendorong mereka ni akhir sekali berpegang kepada suatu keyakinan bahawa Tuhan itu di arsy. Kerana kaedah tu dipakai, Tuhan kata gitu. Dan memang ada ayat yang Tuhan sebut macam tu. Tapi nak faham ayat tu menurut ulama kita, maka ada kaedah dia tu. Ayat tu pertama sekali kena kenal dulu. Dia ni muhkamat ke mutasyabihat. Kalau dia mutasyabihat, nak faham cara mana? Ni dah. Tuhan kata gitu. Tu dia. Maka atas kaedah itulah yang menjadikan mereka ini pegang bahawa Tuhan itu di arsy. Kerana ada ayat yang Tuhan memang sebut macam tu. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan itu istiwa di arsy. Hari ini timbul slogan Al-Quran, hadis. Pakai ni saja. Ulama tak tepi. Al-Quran, hadis. Itu satu hal. Tapi apa yang saya nak jelaskan malam ini tentang satu yang lebih khusus sikit dan berkait. Dan saya nak jelaskan apa yang kemungkinan yang akan berlaku berdasarkan kepada kefahaman seperti ini. Kita tengoklah akan datang berlaku tak berlaku. Sebahagiannya sudah berlaku. Sudah terjadi. Baik, apa benda tu? Kalau slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis, yang ni tak tengok dah ulama-ulama dia, itu sudah lama dah kita dengar. Tapi hari ini kita dengar secara yang lebih khusus sikit. Iaitu kaedah, saya anggap sebagai satu kaedah lah. Yang saya guna bahasa saya, kalau Tuhan kata gitu, gitulah. Kalau Nabi kata gitu, gitulah. Kaedah tu. Tuhan kata gitu, gitu. Tak payah kata apa dah. Nabi kata gitu, gitulah. Ini yang saya nak tengok, kita nak tengok. Boleh pakai dok kenyataan tu. Sepitah lalu, memang boleh lah. Dah Tuhan kata, nak kata apa lagi? Gitu-gitulah. Tu dia. Tuhan kata gitu, nak kata apa lagi? Tapi kalau kita tengok secara umum, comel lah nampak. Tapi kalau kita perincikan, baru nampak. Baru nampak hal dia tu. Nampak permasalahan yang akan timbul daripada kenyataan tu. Jadi saya nak beritahu bahawa ulama-ulama kita ni dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mereka ni ada kaedah. Dalam Al-Quran ada ayat yang muhkamat, yang jelas terang. Ada yang mutasyabihat, yang kekeliruan. Yang mana nak faham ayat mutasyabihat ni, maka ulama telah menetapkan kaedah-kaedahnya dan kena adungkan sekali dengan ayat yang muhkamat ni, hak jelas ni. Mana ayat yang jelas muhkamat, nak faham ayat mutasyabihat kena adu dulu. Dan ada kaedah nak faham ayat mutasyabihat. Itu. Kemudian ada juga ada nasakh dan mansukh. Ada ayat-ayat yang dinasahkan, hukumnya ayatnya dikekalkan. Tapi hukumnya dinasahkan. Ada. Kemudian ada yang am, ada yang khas. Ada ayat-ayat tertentu tu disebut secara umum am. Tapi ada ayat lain yang mengkhususkannya pula. Ada yang mujmal, ada yang mufassal, ada yang diumumkan, ada yang ditafsirkan. Jadi ulama-ulama kita yang alim ulama mujtahid ini memang telah menyelami perkara ni. Dah melalui liku-liku ni. Dan untuk mencapai tahap menguasai perkara ni bukan kerja ringan. Bukan kerja ringan, bukan kerja mudah. Sebab tu orang yang sampai ke darjah ni orang panggil mujtahid. Orang yang dapat mencapai kelayakan untuk mengeluarkan dalil, mengeluarkan hukum daripada dalil itu. Perlukan kemahiran yang tinggi ini. Itu. Maka sebab itu tidak semua orang boleh jadi mujtahid. Sebab kelayakan itu berat. Payah. Ulama-ulama yang terkenal pun seperti Al-Ghazali
Dia tidak dianggap mujtahid mutlak. Mujtahid mazhab, terikat lagi di mazhab. Maksudnya mujtahid sungguh ni boleh katakan lebih tinggi daripada tu lagi. Al-Imam An-Nawawi, siapa dia tak kenal Imam Nawawi? Yang syarah Sahih Muslim. Dia juga dianggap sebagai terikat. Kalau sampai mujtahid pun dia masih terikat dengan mazhab. Asy-Syafi'i itu orang iktiraf sebagai mujtahid mutlak. Imam Ahmad mujtahid mutlak. Imam Abu Hanifah mujtahid mutlak. Imam Malik mujtahid mutlak. Dan ada beberapa orang, tapi jumlah yang kecil. Tidak ramai jumlah mereka. Nak kabarnya nak sampai ke darjah tu bukan kerja ringan. Orang yang menghabiskan umur, menghabiskan masa dia, umur dia untuk tujuan tu, berkecimpung dalam perkara itu. Siang malam. Bukan sekadar itu saja, orang yang hidup dia itu membuang hal-hal lain kerana tumpuan keilmuan, dan bukan juga itu, tapi tumpuan menyucikan batin mereka ni. Orang yang sangat diyakini, bukan saja ilmu dia, tapi takwa dia tu, kesolehan dia tu tidak diragukan dan diyakini. Ni nak sampai darjah tu. Jadi nak beritahunya Al-Quran dan hadis ni, untuk faham dia tu maka dia ada kaedah-kaedah cara dia. Ada yang umum, dia beritahu umum. Kalau kita pakai umum tu saja, kefahaman kita akan keliru. Ada ayat yang khusus, yang mengkhususkan dia. Sebab itu kalau kita tengok tafsir, ada satu ayat menafsirkan ayat yang lain. Ada hadis-hadis yang menafsirkan ayat-ayat ni. Dengan erti, balik kepada kaedah yang disebutkan tadi, Tuhan kata gitu tu, tak boleh nak pakai setakat tu saja. Kalau benda tu, satu ayat tu beritahu cara umum. Sedangkan ada ayat lain beritahu khusus dia tu. Jadi kalau kita pakai umum saja atas dasar Tuhan kata gitu, boleh menyakit lah. Ataupun ada ayat tu dimansuhkan, tapi ayatnya masih ada, hukum dimansuhkan. Dan ada ayat lain yang menasahkannya. Kita pakai juga atas dasar Tuhan kata gitu. Boleh menyakit lah. Itu saya nak beritahu. Bahawa yang saya quote tadi tu, nak pegang kaedah Tuhan kata gitu tu, waktu tu kena perincikan. Kena rujuk kepada alim ulama kita, bagaimana macam mana mereka tu memahami Quran dan hadis. Baik. Saya tu nak pergi ke contoh dulu. Saya pergi mukadimah tu nak pergi ke contoh. Contoh ni kita nampak menyakit kat mana? Kat mana menyakit? Slogan secara sepitah lalu comel lah. Tuhan kata gitu, nak kata apa lagi? Memang molek gitu. Tapi pemakaian kita ke mana? Kena tengok pada contoh-contoh baru nampak. Baik. Maka berasaskan slogan inilah yang menjadikan sebahagian daripada golongan orang Islam hari ini, yang saya, tak apalah hari ini saya sebut terang-terang lah, yang cenderung pada faham Salafi Wahabi lah, tak apalah, orang nak marah-marah lah, tak apa, kau anda lah. Saya nak khabar tu gitu. Bahawa ada di antara sahabat-sahabat kita, tak apalah, orang nak cenderung pada aliran tu, seruh lah, kata apa. Cuma kita nak beritahu. Bahawa itulah yang mendorong mereka ni akhir sekali berpegang kepada suatu keyakinan bahawa Tuhan itu di Arasy. Kerana kaedah tu dipakai, Tuhan kata begitu. Dan memang ada ayat yang Tuhan sebut macam tu. Tapi nak faham ayat tu menurut ulama kita, maka ada kaedah dia tu. Ayat tu pertama sekali kena kenal dulu. Dia ni muhkamat ke mutasyabihat. Kalau dia mutasyabihat, nak faham cara mana? Ni dah. Tuhan kata gitu. Tu dia. Maka atas kaedah itulah yang menjadikan mereka ini pegang bahawa Tuhan itu di Arasy. Kerana ada ayat yang Tuhan memang sebut macam tu. Summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Tuhan itu istiwa di Arasy. Apa makna ayat? Ada dua perkara yang perlu kita faham. Pertama sekali, istiwa itu maksudnya duduk. Macam raja duduk atas kursi dia. Jadi bila dikatakan, kalau terjemahan secara Melayu kita ni, kemudian Tuhan duduk di Arasy tu, pertama sekali melibatkan satu kaifiat duduk tu. Yang kedua ada tepat dia tu. Di mana? Di Arasy. Baik, dan Arasy tu apa? Dia nak tak nak, ataupun jelas apa mudah kita nak faham Arasy ni, dia makhluk Allah. Dengan erti bila sebut makhluk ni asalnya tak ada, kemudian baru diciptakan. Itu Arasy. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab Usuluddin, Arasy ni makhluk Allah yang terbesar sekali. Dia ada langit, dia ada bumi. Dia ada bumi, ada langit. Langit ada 7 lapis. Atas sekali itu Sidratul Muntaha. Kemudian di situlah ada Lauh Mahfuz. Akhir sekali Arasy.
Jadi Al-Arsh ni makhluk yang terbesar, tapi statusnya tetap makhluk. Kena faham kedudukan kosmologi lah. Jadi tempat kita tak boleh nak pergi. Tempat memang kita tak boleh nak pergi, boleh sebut je. Tapi hak saya nak kabarnya, berdasarkan kaedah pakar tadilah yang mendorong sekelompok daripada golongan orang Islam kita ni, sahabat-sahabat kita ni, yang akhir sekali meletakkan keyakinan Tuhan berada di situ. Cuma dia cairkan sikit. Guana tak tahu. Tempat tu ada di atas lah. Guana dia cair sikit. Sebab tu saya lebih suka menggunakan istilah nasi masuk separuh. Nasi tak masuk molek. Nasi mentah. Ada tempat tapi guana tak tahu. Separuh masuk, separuh tak. Istilah saya lah. Kalau pakai-pakai lah, tak pakai sudut lah. Tepat di arah, tetap di arah. Guana tu tak tahu. Dia cair sikit waktu tu. Jadi faham itu bukan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama ada salaf ke, khalaf ke tak. Baik. Saya nak beri contoh lain. Nak guna kaedah tadi tu. Tuhan kata gitu. Saya nak beri bab akidah dulu. Baik. Kemudian kita tengok ayat lain. Ayat lain. Macam mana kita nak menghadapi ayat lain? Baik, sebelum saya nak beritahu. Orang yang pakai kaedah ni hari ni kau berani. Kau berani ke mana? Dulu ayat tadi je. Di aras tempat kita tak nak pergi. Dia kata ada situ. Kita pun tak tahu tempat tu. Tak nak pergi. Tapi bila nampak ada orang mula terima atas kaedah tadi, Tuhan kata gitu. Tak apa. Tuhan kata gitu. Lama-kelamaan kita ni orang ramai ni akhir kali masuk dalam kepala lah. Tuhan kata gitu. Dah takkan Tuhan nak nipu kita pula. Selapih kena. Tengok selapih memang kena. Tapi kena tengok ayat lain pula. Nak pakai guna.